Jarak Ray dengan jalan luar kebun getah hanya tinggal lagi 10 meter. 2 ekor anjing datuk dia dah tunggu dia dekat tepi jalan kebun getah tu. Makhluk tu terus berlari kejar Ray dari belakang dengan suara pekikannya yang menyeramkan. Pokok-pokok terdengar hancur dipatahkan dari belakang. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Baiklah, dalam video kali ni saya akan kongsikan sebuah kisah misteri yang terjadi di ladang getah. Cerita ni dari negara Semberang tau. Kisah tentang makhluk misteri yang mendiami ladang getah milik Datuk Ray. Nak tahu cerita dia macam mana? Tonton video ni sampai habis. Untuk pengetahuan semua, cerita ni panjang tau. Ni chapter pertama. Macam biasa, sebelum saya mulakan, kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa membuang masa lagi, jom let's jump to Rabak Seram. Malam tu hujan turun dengan lebat. Petir sabung menjabung. Ray, seorang YouTuber, datang ke rumah datuk dan nenek dia dekat kampung untuk panjat Bukit Tumba nak rakam sunrise dari atas bukit tu untuk konten channel dia. Kampung datuk dia ni adalah sebuah kampung petani. Jumlah rumah dekat kampung ni pula ada lebih kurang 30 buah biji rumah je. Jarak antara rumah dengan rumah yang lain cukup jauh. Kebanyakannya buat rumah dalam ladang mereka sendiri. Dulu masa Ray masih sekolah rendah, datuk dia selalu takut-takutkan dia dengan cerita-cerita hantu yang menunggu rumah kosong sekitar 100 meter dari rumah datuk dia tu. Ray tak tahu sama ada cerita ni benar atau hanya dongengan semata-mata. Sekarang umur Ray dah 23 tahun dan dia anggap cerita tu hanyalah dongeng belaka dengan tujuan hanyalah untuk menakut-nakutkan dia yang pada masa tu sangat degil. Tapi tak tahu kenapa Ray rasa macam ada sesuatu malam tu. Hujan masih belum berhenti dengan petir sabung menyabung. Jam dah masuk pukul 12.15 pagi. Datuk dengan nenek dia dah tidur dalam bilik mereka. Sementara Ray masih terjaga dan tak boleh lelapkan mata. Macam ada yang mengganggu fikiran dia malam tu. Tiba-tiba salah seekor anjing datuk dia yang mereka panggil si hitam terdengar berlari dari halaman rumah menuju ke arah jalan. Anjing datuk Ray ni ada 2 ekor, si hitam dan si kuning. Si hitam ni menyalak sambil berlari menuju ke arah jalan yang gelap tu. Ray cepat-cepat bangun dari katil. Kemudian dia intai dari celah-celah tingkap nak tengok apa yang terjadi. Tiba-tiba Ray nampak si hitam berlari balik menuju ke halaman rumah dengan suara yang kecut macam dikejar sesuatu. Sementara si kuning yang tak ikut berlari mula berdiri dan menyalak ke arah jalan masa si hitam berlari balik ke halaman rumah. Entah kenapa Ray dapat rasakan dalam gelap dekat jalan sana tu ada sesuatu yang besar yang dia tak nampak. Ray masih berdiri sambil mengintai dari celah-celah tingkap bilik dia. Kemudian Ray buat keputusan untuk siasat apa yang terjadi. Dia ambil lampu suluh, buka tingkap bilik dan suluh ke arah jalan tu. Namun tak ada apa yang dia nampak melainkan hanyalah gelap gelita. Mungkin cahaya lampu suluh dihalang oleh rintik-rintik hujan malam tu membataskan penglihatan dia. 15 minit kemudian, kedua ekor anjing datuk dia dah terdiam. Ray rasa mungkin apa yang berada dalam gelap dekat luar sana dah pergi dan hilangkan diri. Sekarang tiba masanya Ray kena tidur sebab besok pagi-pagi dia nak bangun solat subuh dan panjat Bukit Tumba sebelum matahari naik.
Ray naik ke atas katil semula nak sambung tidur. Tapi puas dia cuba lelapkan mata, tak boleh tidur juga. Hujan lebat dah mula reda, cuma hujan rintik-rintik yang terdengar menimpa atap rumah tu. Jam dah pukul 1.17 pagi. Tiba-tiba terdengar balik anjing datuk dia menyalak. Kali ni bukan si hitam je, si kuning pun menyalak juga ke arah jalan tu. Ray yang baru je nak tertidur terbangun semula. Dia mula rasa geram dan bertekad dalam hati, apa pun makhluk yang ada dekat luar sana, makhluk tu kena pergi dan jangan ganggu lagi anjing-anjing datuk dia. Kemudian Ray bangun, pakai jaket tebal, pasang headlamp, satu lagi lampu suluh dekat tangan kiri. Ray bawa lipstick datuk dia sekali dan tak lupa juga parang yang dia selitkan dekat pinggang belah kanan. Datuk dan nenek Ray masih tidur nyenyak lagi dalam bilik. Mereka macam tak dengar betapa bisingnya bunyi salakan anjing dekat luar sana. Masa Ray melangkah nak ke pintu rumah, tiba-tiba dia terdengar bunyi atap rumah dibaling dengan batu 2 kali berturut-turut. Ray terus berlari keluar rumah nak cari perbuatan siapa tu. 2 ekor anjing jantan datuk dia tiba-tiba terlihat seakan jadi lebih berani, bahkan sampai berlari keluar separuh jalan untuk menyalak ke arah jalan yang gelap tu. Namun anjing-anjing tu tak berani keluar terlalu jauh dari halaman rumah. Ray mula perhati ke arah jalan dengan cahaya headlamp dekat kepala dia, tapi dia tak nampak apa-apa pun. 2 ekor anjing datuk dia dah berada dekat pintu pagar halaman rumah. Anjing-anjing tu menyalak dari kejauhan dan sesekali tengok Ray macam nak bagi tahu ada sesuatu yang berada tak jauh dari luar pagar halaman rumah tu. Ray pun cepat-cepat melangkah menghampiri anjing-anjing tu sambil genggam plastik yang berisikan peluru batu. Sekarang Ray dah berada dekat luar pintu pagar halaman rumah bersama 2 ekor anjing datuk dia. Kalau babi hutan mesti dah lari bila dengar salakan, apalagi anjing-anjing tersebut dengan Ray. Ini bukan babi hutan, fikir Ray. Ray mula mengamati kawasan sekeliling. Dia masih tak nampak apa-apa lagi, cuma terdengar pokok-pokok getah ditiup angin malam dan hujan gerimis. Semuanya masih terlihat sunyi sepi. Tiba-tiba si hitam berlari dulu ke dalam ladang getah yang seluas puluhan hektar, sementara si kuning masih menyalak dekat depan macam tengah tunggu dan suruh Ray masuk ikut bapak dia. Anjing kuning ni anak anjing hitam tu. Dulu si kuning ada kembar, tapi 2 bulan lepas Datuk Ray cakap kembar si kuning ni mati dalam keadaan yang mengerikan dekat ladang getah tu. Isi perut dia terkeluar dan bola mata dia hilang. Si hitam masih terdengar menyalak lagi sekitar puluhan meter dekat dalam ladang getah. Si kuning pun dah mula masuk dalam ladang getah. Ray ikut anjing-anjing tu masuk ke dalam. Gerimis semakin menjadi. Ray masih berjalan perlahan-lahan dengan lampu suluh dan lipstick di tangan. Dia terasa macam ada sesuatu yang buatkan dia rasa takut. Dahan-dahan pokok getah terdengar saling bergesel antara satu sama lain ditiup angin. Ray terus melangkah ke depan dengan si kuning untuk cari si hitam yang masih menyalak. Mereka dah masuk cukup jauh ke dalam ladang getah tu. Masa Ray dah nak sampai dekat tempat si hitam tu, tiba-tiba terdengar suara ngauman dari balik semak-semak dekat depan tempat si hitam menyalak. Ray terus berlari sambil berteriak untuk halau makhluk yang Ray sangkakan seekor beruk atau orang hutan. Sebab secara tak sengaja dia sempat lihat makhluk tu sekilas berada atas pokok kemudian menghilang. Sekarang Ray dah berada dengan si hitam dan si kuning. Anjing-anjing tu masih menyalak ke dalam semak. Ray mengamati kawasan sekeliling dengan 2 lampu suluh dia, dekat kepala satu, dekat tangan satu. Memang betul, Ray nampak orang hutan dekat atas dahan pokok getah yang tak terlalu tinggi, mungkin setinggi 5 hingga 6 meter dari tanah. Orang hutan tu bertubuh besar tapi pelik sikit, sebab bulunya bukan berwarna kuning macam kebanyakan orang hutan. Warna bulunya nampak hitam pekat, ukurannya sangat besar. Makhluk aneh tu diam je atas pokok sambil membelakangi mereka. Sikit pun tak bergerak, walaupun si hitam dan si kuning terus menyalak. Si hitam jadi lebih berani sebab nampak makhluk tu macam tak melawan dan semakin dekat dengan makhluk tersebut. Jaraknya mungkin hanya sekitar 6 hingga 7 meter. Si kuning pun mula mendekat. 2 ekor anjing tu terus menyalak dari bawah pokok, sementara Ray masih terdiam sambil pegang lipstick. Jarak Ray dengan pokok tu mungkin sekitar 15 meter je. Ray bingung dan tertanya-tanya, makhluk apa tu? Kemudian Ray tengok jam.
dah pukul 2.09 pagi. Malam terasa semakin dingin. Hujan gerimis masih turun. Sesekali terlihat pancaran cahaya dari peti. Ray masih berdiri diam, tak bergerak sikit pun. Si hitam makin dekat dengan pokok tu dan terus menyalak dengan kuat. Tiba-tiba makhluk tu bersuara dengan kuat. Lutut Ray terus menggigil. 2 ekor anjing tu terus terdiam dan duduk sambil gerak-gerakkan ekor dia. Sesekali kaki depan anjing-anjing tu gali tanah. Ray semakin pelik. Apa yang terjadi sebenarnya? Dia dapat rasakan ada sesuatu yang tak kena dengan kedua ekor anjing tu, dan seolah-olah ada aura yang kuat membuatkan kedua ekor anjing tu jadi ketakutan. Hujan dah mulai reda, embun dah mulai turun. Ray tak tahu kenapa dia masih diam dan tak bergerak sikit pun. Tiba-tiba bulu roma dia meremang, lutut mula menggigil. Ray betul-betul dalam ketakutan. Dia masih terkaku sambil menatap makhluk aneh tu atas pokok. Tiba-tiba Ray nampak tangan makhluk aneh yang sebesar peha dengan kuku yang menyeramkan mula bergerak, menoleh ke arah Ray yang masih berdiri dekat belakang dia. Kali ni Ray beranikan diri untuk tarik getah elastik dia. Makhluk tu dah menghadap ke depan, namun masih tak nampak wajahnya. Dia mengintai dari celah-celah tangannya sebab nak halang cahaya lampu suluh yang Ray suluh tepat menyuluh ke arah muka dia. Walaupun begitu, Ray dapat lihat bentuk fizikal makhluk tu dengan lebih jelas. Makhluk tu bertanduk. Dekat bahagian bahu depannya terlihat macam ada duri-duri yang sebesar jari kelingking. Bulunya sangat lebat dan hitam, betul-betul menyeramkan. 2 ekor anjing Ray semakin lemah, tak mampu bergerak. Kemudian Ray terus berdoa dalam hati, baca ayat kursi dan beristighfar untuk memohon perlindungan dari Allah. Sedikit demi sedikit Ray dapat kawal rasa takut dia. Dengan lafaz bismillah sambil tarik nafas, Ray lepaskan peluru elastik ke arah makhluk tu. Terdengar pekikan suara makhluk aneh tu bila peluru elastik kena perutnya. Makhluk tu terus keluar menampakkan wajahnya dengan marah. Giginya bertaring panjang menjulur keluar dari tepi mulutnya macam taring babi. Wajahnya berbulu lebat. Dekat tengah-tengah kepalanya ada tanduk yang panjangnya sejengkal. Ray terkejut dan terus berlari selamatkan diri. Sebelum berlari, sekilas pandang dia lihat dengan jelas. Masa peluru elastik kena makhluk tu, 2 ekor anjing datuk dia dah dapat berdiri dan ikut berlari sekali dengan Ray keluar selamatkan diri dari ladang getah tu. 2 ekor anjing tu dah berlari lebih jauh ke depan Ray, sementara Ray masih tertinggal dekat belakang. Masa berlari tu, Ray terdengar pokok-pokok getah yang ada dekat belakang dia patah dan tumbang ke tanah sebab dilanggar makhluk yang mengerikan tu. Ray tetap fokus berlari supaya dapat keluar dari kebun getah tu dengan cepat. Jarak Ray dengan jalan luar kebun getah hanya tinggal lagi 10 meter. 2 ekor anjing datuk dia dah tunggu dia dekat tepi jalan kebun getah tu. Makhluk tu terus berlari kejar Ray dari belakang dengan suara pekikannya yang menyeramkan. Pokok-pokok terdengar hancur dipatahkan dari belakang. Ray betul-betul dalam ketakutan. Dia terus berlari sekuat hati. 5 langkah lagi Ray akan melompat keluar dan sampai di parit pembatas antara kebun getah dan jalan. Namun pada 2 langkah terakhir, tiba-tiba kaki kiri dia tersadung salah satu batang pokok mati. Ray terus terpelanting jauh ke dalam parit pembatas antara jalan dengan kebun getah. Yang terakhir Ray ingat, dia berjaya sampai dekat luar kebun getah. Namun disebabkan kepala dia terhantuk kuat, dia terus tak sedarkan diri. Bila Ray sedar, dia tengok datuk dengan nenek dia duduk sebelah kiri. Sementara dekat bahagian kanan terlihat ayah dan ibu dengan adik dia Citra. Ray bersuara, "Saya dekat mana, Pak?" "Kamu di hospital, Ray." Beberapa hari kemudian, Alhamdulillah, Ray kembali pulih. Menurut cerita dari datuk Ray, dia cari Ray bila dia tengok Ray tak ada dalam bilik. Lepas solat subuh, datuk dan nenek Ray keluar ikut pintu belakang rumah untuk cari Ray. Dan kemudian mereka jumpa Ray terbaring dekat tengah jalan depan gerbang halaman rumah dengan kedua ekor anjing mereka. Dalam kejadian tu, si hitam luka parah dekat bahagian leher, sementara si kuning robek dekat bahagian telinga. Tak berapa lama kemudian, Alhamdulillah, kedua anjing tu pulih semula. Yang jadi persoalan sekarang, siapa yang bawa Ray ke depan gerbang halaman rumah tu? Makhluk itu atau siapa?
2 bulan telah berlalu, tapi Ray masih terfikirkan tentang siapa yang bawa dia pergi dari parit pembatas jalan hingga ke gerbang halaman rumah datuk dia. Siapa yang balik rumah datuk dia malam tu, dan makhluk apa yang kejar dia malam tu. Hari Sabtu malam, Ray datang ke rumah datuk dia lagi. Kali ni Ray datang dengan 2 orang kawan dia, iaitu Madian dan Logi. Mereka satu kolej tapi berbeza jurusan. Madian dengan Logi dalam jurusan kriptozoologi. Ray pula ambil jurusan teknik visual. Jurusan kriptozoologi ni ialah mereka buat kajian tentang haiwan-haiwan mitos yang mana setengah orang percaya berada dekat luar sana, tetapi sains belum lagi mengakui secara rasmi, macam Bigfoot. Okey, kita balik pada cerita. Madian dan Logi ni tertarik dengar cerita Ray tentang makhluk aneh yang kejar dia dekat Kebun Getah 2 bulan lalu, hingga mereka ajak Ray datang kembali ke rumah datuk dia dan menginap dekat sana dalam 1 minggu. Mereka berdua tak sabar-sabar nak pergi, bahkan sampai bawa beberapa alat canggih hanya untuk meneliti makhluk aneh tersebut. Lebih gilanya lagi, mereka berdua sampai beli 2 senjata api untuk keselamatan mereka. Sebenarnya Ray tak nak pergi sebab kejadian malam tu betul-betul buat dia jadi trauma. Namun mereka berdua terus mendesak disebabkan mereka berdua kawan baik dan kawan serumah. Nak tak nak, Ray terpaksa juga ikut. Mereka siap pujuk Ray lagi. Bayangkan Ray, kalau penelitian kita ni berhasil, kita akan dapat untung besar. Nanti kita akan bagi 3. Kerja kau hanya duduk untuk teman kami selama penelitian tu. Kau boleh buat konten YouTube dekat sana. Bayangkan kalau kau berjaya rakam makhluk tersebut, berapa juta viewer yang akan tonton. Kau adalah satu-satunya saksi mata yang pernah bertemu dengan makhluk yang biasa disebut orang kampung dengan Tiha. Sebab tu kau kena tolong kami, Ray. Tiha adalah salah satu jenis makhluk mitologi yang selalu jadi buah mulut masyarakat dekat sekitar sana. Ada yang mengatakan Tiha ni adalah makhluk yang besar, tinggi, berbulu lebat, hitam, tapak kaki macam tapak kaki manusia tapi terbalik, tumitnya dekat bahagian depan. Sebelum bertolak, Ray sempat telefon Pak Witan, salah seorang kawan ayah dia yang rumahnya tak jauh dari rumah Datuk Ray. Dia bersedia untuk teman mereka bertiga selama 1 minggu dekat sana nanti. 1 jam perjalanan dari bandar, mereka pun sampai. Datuk dan Nenek Ray dah menunggu dekat depan halaman rumah dengan senyuman. Mereka pun segera turun dan bergegas pindahkan barang-barang ke dalam rumah Datuk Ray. Tak lama kemudian, Pak Witan sampai dengan motor scramblernya. Kemudian mereka berbual beberapa hal tentang masa kecil Ray dan ayah dia. Kata Pak Witan, dulu ayah Ray adalah seorang pemburu babi yang handal dan pernah selamatkan nyawa Pak Witan dari serangan beruang madu dengan golok. Beruang tu mati ditebas ayah Ray. Malam pun tiba. Pak Witan pulang ke rumah kejap nak tukar baju dan ambil perlengkapan senjata. Menurut cerita masyarakat setempat, akhir-akhir ni selama musim hujan, mereka selalu terdengar suara aneh yang mengaum dari dalam Kebun Getah. Lebih parahnya lagi, pernah ada kejadian seekor kerbau penduduk hilang. Setelah beberapa hari dicari, penduduk kampung jumpa kerbau tu dah hancur dan dicari-cari dekat pinggir sawah. Salah seorang penduduk mengaku pernah jumpa dengan makhluk tersebut pada waktu malam masa dia nak pergi ke perigi. Makhluk tu tengah asyik mengendap kambing dia. Tapi makhluk tu nampak ketakutan dan berlari ke dalam hutan Kebun Getah yang seluasnya mungkin puluhan atau ratusan hektar. Nenek Ray pun ada mengadu, akhir-akhir ni mereka selalu dengar anjing-anjing penjaga ladang menyalak sekitar kampung macam tengah kejar sesuatu. Ada pula yang mengatakan makhluk tu tak serang manusia. Ia sejenis kera besar, tapi mereka tak pasti kera jenis apa. Mendengar berbagai cerita tu, 2 orang kawan Ray ni bukannya takut, tapi semakin bersemangat dan tak sabar nak tengok secara langsung. Beberapa minit telah berlalu. Pak Witan pun sampai dengan 3 ekor anjing jantan dia. Lepas solat isyak berjemaah, mereka semua duduk berbincang tentang strategi malam ni. Akhirnya mereka sepakat, malam pertama dan malam kedua mereka akan tunggu dekat rumah Datuk Ray. Mereka bagi tugas, 2 orang jaga dekat luar dan 2 orang lagi tidur dalam bilik. Ray dengan Logi tidur dulu dalam bilik, sementara Pak Witan dan Madian, kita panggil Dian lah, berjaga dekat luar. Jam dah pukul 9.06 malam. Ray mula lelapkan mata sebab pukul 1 pagi nanti giliran dia dengan Logi pula yang akan berjaga. Malam pertama tak ada apa yang mencurigakan. Semuanya biasa-biasa je. Berlanjutan hingga ke malam yang kedua dan ketiga, masih tak ada tanda-tanda yang mereka jumpa. Malam keempat,
Dian dengan Logi buat keputusan nak pasang kemah dekat dalam ladang getah tu. Nak tak nak, Ray dan Pak Witan terpaksa teman mereka. Mereka pasang kemah betul-betul dekat bawah pokok tempat Ray jumpa makhluk aneh tu 2 bulan lepas. Itu semua idea Madian dengan Logi lah. Betul-betul gila. Malam keempat ni mereka bergantian untuk berjaga. Udara malam dekat kampung getah terasa 2 kali ganda lebih sejuk dari rumah Datuk Ray. Ray tidur sampai selubung selimut dari kaki hingga ke kepala. Masa terus berlalu. Dalam sama-sama, Ray terdengar si hitam menyalak. Dia nampak si hitam terus berlari ke dalam ladang getah. Ray cuba panggil balik, tapi si hitam tak peduli dan terus berlari lebih jauh ke dalam ladang getah tu. Nak tak nak, Ray dengan si kuning kena cari si hitam, bawa balik ke kemah. Setelah jauh berlari ke dalam ladang getah tu, akhirnya Ray jumpa si hitam tu tengah menyalak ke arah pokok besar. Perlahan-lahan Ray menghampirinya, tangkap si hitam dan tenangkan dia. Si hitam jadi tenang, tapi anjing tu gali tanah dengan kaki depan dia. Ray terdiam dan terus teringat peristiwa malam tu. Macam ni lah yang si hitam tu buat, iaitu gali tanah sambil gerak-gerakkan ekor dia. Ray berdiri dan mengamati kawasan sekeliling. Kemudian Ray terasa pelik sebab dia jumpa banyak tulang-tulang binatang yang melekat dekat batang-batang pokok getah. Bulu romanya mula meremang. Ray betul-betul dalam ketakutan. Kabut malam semakin tebal. Bunyi daun terdengar saling bersentuhan di tiup angin. Si kuning dan si hitam mula menyalak dan berlari sekitar 5 meter depan Ray. Sementara Ray bersiap sedia dengan lesi datuk dia. Kali ni sengaja Ray pilih batu yang agak tajam. Dalam sama-sama cahaya lampu suluh Ray, dia dapat lihat dan dengar dengan jelas dahan pokok-pokok getah yang patah dan jatuh ke tanah. 2 ekor anjing dia mula kecut dan berundur ke belakang sikit. Sementara Ray dah siap tarik getah lesik dia. Akhirnya muncul makhluk tu dari balik gelap. Kali ni ukurannya lebih besar dari yang Ray jumpa sebelum ni. Kepalanya bertanduk satu, berbulu lebat dan hitam. Kali ni Ray betul-betul nampak dengan jelas. Bahunya dipenuhi duri-duri. Makhluk tu berdiri menatap Ray. Tingginya mencapai 3 meter. Taring keluar dari bahagian tepi mulutnya. Tangannya berotot dengan kuku-kukunya yang panjang. Matanya merah menatap Ray dalam jarak 15 meter. Ray terkaku dan terdiam. 2 ekor anjing tu perlahan-lahan berundur ke belakang mendekati Ray. Dengan sisa-sisa keberanian yang masih ada, Ray lepaskan tarikan lestik dan kena mata makhluk tu. Makhluk tu terpekik kuat dan terus hancurkan pokok-pokok yang ada di sekitarnya hingga tumbang. Ray terus lari selamatkan diri. Makhluk tu terus kejar dia dari belakang dengan suara yang ganas. Ray semakin cepat berlari hingga tak sedar lestik dia dah terjatuh. Kemudian terdengar suara, "Rehan!" Terdengar suara Logi panggil dia sekitar 40 meter dekat depan. Ray terus berlari. Makhluk tu terus mengeram dari belakang. Bunyi langkah kakinya terdengar macam bunyi orang tepuk lantai papan dengan kuat. Pop, 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 pop. Tiba-tiba kaki Ray tersadung. Dia menjerit kesakitan dan tak mampu berlari lagi. Kayu runcing dah tercucuk betis dia. Darah banyak keluar. Ray jatuh ke tanah dan tak berdaya lagi. Kemudian muncul Pak Witan, Madian dan Logi. Entah dari mana mereka bawa Ray berlari menuju ke kemah. Dekat sana ada unggun api yang tengah menyala. Kemudian Ray bersuara sambil toleh ke belakang, "Cepat, makhluk tu datang. Cepat, cepat, tolong aku, tolong!" Penglihatan Ray jadi gelap. Dia terbangun dari tidur dengan nafas yang tercungap-cungap. Rupa-rupanya dia bermimpi. Jam dah pukul 2 pagi. Ray tengok Logi dah tak ada dekat sebelah dia. Kemudian dia keluar kemah dan periksa kawasan sekeliling. Pelik, Logi, Pak Witan dan Dian tak ada dekat sekitar kemah. Kemana mereka pergi? Kemudian Ray panggil nama mereka satu persatu. "Dian, Logi, Pak Witan, korang dekat mana?" Namun tak ada siapa yang menyaut. Kabus tebal dah mula turun sejak Ray bangun tadi. Si hitam, si kuning dan semua anjing milik Pak Witan pun tak ada dekat kawasan tu. Tinggal Ray sendiri yang masih berdiri depan unggun api. Ray teringat balik tentang kejadian 2 bulan lalu. Kemudian teringat pula dengan mimpi dia tadi. Terus meremang bulu roma dia. Kemudian Ray letak kayu dalam unggun api. Lepas tu cepat-cepat dia masuk ke dalam kemah semula. Ray keluarkan handphone dan telefon Logi. Tapi Logi tak bawa handphone sebab handphone tu berdering dekat dalam beg sebelah dia. Ray mula terfikir bukan-bukan.
apa yang sebenarnya terjadi dekat sini. Kenapa semua orang pergi dan tinggalkan dia sendiri? Ray betul-betul dalam ketakutan. Dia nak balik tapi takut nak jalan seorang diri dalam kebun getah dan risau makhluk yang menyeramkan tu kejar dia lagi. Kemudian Ray cuba telefon Madian dan Pak Witan. Lapat tapi Madian tak angkat telefon. Ray telefon sekali lagi. Kali ni Madian angkat. Ray bertanya, "Hello, korang kat mana?" "Kami dekat sini, masih dalam kebun getah, sekitar 300 meter belakang kemah." "Kau jangan keluar dulu Ray, bahaya. Nanti aku cerita." Dian terus letak telefon. Ray kebingungan sebab Dian cakap jangan keluar, bahaya. Jangan-jangan makhluk tu dah keluar. Ray terus kecut dan selimut satu badan. Angin malam terus berhembus perlahan di luar kemah. Dahan-dahan pokok getah terdengar saling bergesek antara satu sama lain. Sekali-sekala terdengar macam bunyi kayu-kayu dipatahkan. Krak, krak, krak. Ray masih diam dalam kemah, tunggu Dian, Logi dan Pak Witan balik. Dah sejam lebih tapi mereka belum balik lagi. Beberapa minit kemudian tiba-tiba Ray terdengar ada bunyi tapak kaki tengah berlari ke arah kemah. Itu mungkin Dian atau Logi ataupun Pak Witan. Ray terus keluar dari gumpalan selimut dia tu dan nyalakan lampu suluh sambil duduk bersiap-siap untuk keluar kemah. Tiba-tiba bunyi tapak kaki tu hilang. Ray diam untuk mengamati bunyi tadi dengan jelas. Memang betul bunyi tu dah tak kedengaran lagi. Ray mula rasa takut balik. Dia matikan lampu suluh dan selubung badan dia dengan selimut balik. Tak lama kemudian Ray terdengar balik bunyi tapak kaki tadi. Tapi kali ni bunyi tu terdengar amat perlahan, macam bunyi orang tengah berjalan sambil mengendap untuk sembunyi. Tak mungkin mereka bertiga nak takut-takutkan Ray. Ray masih terdiam dan bersedia dalam selimut dengan golok dekat tangan. Telinganya masih mengamati bunyi tapak kaki yang berjalan dekat sekeliling kemah tu. Bunyi itu semakin dekat menghampiri kemah dan berhenti tepat di belakang kemah. Ray dapat rasakan seolah-olah makhluk tu tengah berdiri perhatikan dia dari luar kemah. Ray masih terdiam dan tak bergerak sikit pun. Peluh mula keluar. Jantung dia berdegup kencang. Suasana terasa hening. Yang terdengar hanyalah bunyi angin malam. Ray terus berdoa dalam hati. Kemudian dia terdengar bunyi pergerakan yang amat perlahan, macam bunyi orang nak buat sesuatu dekat belakang kemah tu. Ray genggam golok dia dengan erat dan bersiap sedia. Tiba-tiba terdengar suara macam orang tengah halau sesuatu. Ray terkejut dan dia kenal suara tu. Itu suara Dian. Ray bersuara, "Dian, kau ke tu?" "Ya, ni aku Ray. Ada memerang tengah usik barang kita dekat luar kemah ni tadi." Bila yakin tu Dian, Ray terus keluar kemah dan bertanya lagi, "Korang dari mana? Kenapa tinggalkan aku?" "Tadi aku kejut kau cakap kau ngantuk, malas nak ikut. Kami pun pergi bertiga je lah." "Masa bila aku cakap macam tu?" "Mungkin kau tak sedar tadi." "Yelah, ada apa dekat sana?" Dian mula bercerita. Tadi masa mereka berjaga dekat luar dengan Pak Witan, tiba-tiba terdengar bunyi anjing-anjing menyalak dekat sana. Anjing Datuk Ray dengan anjing Pak Witan terus berlari ke arah bunyi tu. Kemudian Dian terus kejutkan Ray dengan Logi. Tapi disebabkan Ray cakap dia mengantuk, mereka pergi tiga-tiga je. Sampai dekat sana, mereka nampak seekor beruang madu jantan tengah dikepung beberapa ekor anjing. Beruang tu melawan dan serang anjing-anjing tu. 2 ekor anjing mati, luka parah dekat bahagian leher. Anjing yang mati tu milik orang lain dan satu lagi anjing Pak Witan. Anjing Datuk Ray selamat, tapi si hitam tu luka sikit dekat bahagian perut. Kemudian Ray terus ajak Dian ke sana. Sampai dekat sana, Ray tengok ada 2 ekor anjing terbaring penuh darah. Sementara beberapa ekor yang lain nampak terluka sikit. Pak Witan nampak sedih sebab salah seekor anjingnya dah mati. Kemudian dia tanam anjing tu dengan anjing yang satu lagi. Dekat tengah-tengah kerumunan anjing, terlihat seekor beruang madu yang besar terbaring atas tanah. Banyak darah yang keluar dari bahagian kepalanya. Mungkin beruang jantan ni mati ditembak oleh Dian dan Logi. Logi bersuara, "Jangan-jangan beruang ni yang kau nampak kejar kau malam tu, Ray? Beruang ni hitam dan berbulu lebat juga." "Bukan, ini bukan makhluk yang aku nampak malam tu. Ukuran badan beruang ni separuh dari ukuran badan makhluk tu dan lebih mengerikan berbanding dengan beruang ni." Jam dah pukul 4.25 pagi. Kejap lagi dah masuk waktu subuh. Mereka buat keputusan untuk pulang ke rumah Datuk Ray. Tentang makhluk aneh tu, mereka belum nampak tanda-tanda keberadaannya. Dekat mana dia bersembunyi? Malam kelima, mereka buat keputusan untuk berehat je dekat rumah Datuk Ray dan akan sambung pencarian malam besoknya, iaitu malam yang ke-6.
Okey, sampai sini video untuk hari ni. Kalau nak chapter kedua, sila komen chapter 2 dekat bawah. Kalau anda ada cerita seram yang nak dikongsikan, sila emailkan ke alamat email di bawah. Jangan lupa like, komen dan share video ni. Kita berjumpa lagi di video akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios. Malam tu, hujan turun dengan lebat. Petis sabung menyabung. Ray, seorang YouTuber, datang ke rumah datuk dan nenek dia. 15 minit kemudian. Anjing kuning ni anak si anjing kuning ni anjak anjing. Akhirnya mereka sepakat. Malam pertama dan malam kedua mereka akan tunggu dekat rumah Datuk Ray. Mereka bagi tugas, 2 orang jaga luar. Tiba-tiba kaki Ray tersadung. Dia menjerit kesakitan dan tak mampu berlari lagi. Kayu runcing dah tertutup. Kemudian Ray terus ajak Dian ke sana. Sampai dekat sana, Ray tengok ada 2 ekor anjing terbang.